yang dihormati, ada Datuk Seri ke Tan Seri ke dah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat. Pada hari itu termasuk muslimin muslimat dah. Macam baca khutbah, doa ke tuanku. Tak doa ke sultan kat ramai lah merepot dah. Pada hari termasuk dalam muslimin muslimat, tapi doa juga berasingan. Sebab apa? Kerana tingginya kedudukan di dalam kehidupan masyarakat. Begitulah disebut berasingan daripada kelompok malaikat, sedangkan dia duduk dalam komponen malaikat. Sebab apa? Kerana mulianya kedudukan malaikat Jibril berbanding malaikat-malaikat lain. Tuan-tuan yang termasuk, kadang-kadang wahyu ini datang pada Nabi melalui mimpi. Kadang-kadang berdenging je, berdengung telinga dia, seolah-olah macam bunyi loceng, berdenting, berpeluh-peluh. Rasulullah nak terima wahyu. Bukan senang. Masya Allah, kita hari ni belajar Quran dalam aircon. Dengar tu imam baca Quran dalam aircon, tak tahu berapa horsepower ni. Kalau satu ni 1.5 kedua, bayangkanlah. Kalau 1.5 besar gedang gini, dua tu dah 3 dah horsepower. Campur, Masya Allah, berkeliling aircon sejauh je dah. Hak menitik benda alio basi je. Sedap sangat, kata tak? Sedap-sedap keluar huruf kha dengan ra je. Kha, dua butir huruf je keluar dah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, Al-Quranul Karim, wahyu. Jadi mari kita betulkan kita punya view, pandangan kita pada Quran. Al-Quran ni tuan-tuan bukanlah buku biasa, bukan karya manusia. Walaupun dia ada kulit, ada muka surat, mujallad apa dicetak macam berjilid begitu, tapi dia ialah kalamullah. Dia bukan karya manusia. Kenapa hari ni manusia tak seronok baca Quran? Seronok dah baca Quran? Siapa suka baca Quran angkat tangan? Suka belaka dah. Ni segan pula nak angkat ustaz, kawan-kawan riak pula dah. Suka belaka lah dah. Kita rasa kalau baca Quran ni tak puas dah. Ngapa lu tu imam baca sekejap sangat dah. Patut baca panjang lagi. Begitu kan? Tapi sama-sama dah latih, bila nak rokok tu imam banyak betul baca. Pada tu imam baca qul huwallah dengan enak taina aja, mu rasa azab macam kena empak lori balak, rasa lemah jiwa dah. Orang yang suka baca Quran ni, itu tanda orang dapat halawatul iman, kata Rasulullah. Jadi rasionya tuan-tuan, ini psikologi yang Nabi beri pada para sahabat. Cukup berkesan kalau kita boleh amalkan. Nak seronok baca Quran, suka baca Quran. Bulan Ramadan ni kita memulakan langkahnya, berterusan berpanjangan sampai bertemu Ramadan berikutnya, sampai bertemu Allah. Apa rasionya tuan-tuan? Senang aja. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwakuma, kata Rasulullah. Hendaklah Allah dan Rasul jadi kekasih nombor 1 selain pada keduanya, tak boleh. Letak Allah dan Rasul kekasih nombor 1, insya-Allah seronok baca Quran, seronok semayang, seronok puasa, seronok buat amal ibadat, seronok jadi baik, seronok buat baik. Rupa-rupanya selama ini kita hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul. Kita belum lagi mengangkat Allah dan Muhammad ini sebagai kekasih nombor 1 kita. Trylah tuan-tuan, bercintalah dengan Allah dan Rasul. Nescaya seronok kita baca Quran. Saya tengok orang cinta dah, dapat SMS pada makwa dia, Allah selak kera duk membaca. Makan tak lalu rasa kenyang dah, rasa jantung duduk sini rasa dah. Sebab hati. Padahal bukanlah ayat power sangat. Ayat pelat aja, bahasa SMS orang cinta dah. Kom dah. Apa makna kom? Assalamualaikum. Power jawab benda la sebutir je. Benda la waalaikumsalam. Buat apa dah? Tak apa-apa kata dia. Buat benda tu tak ada apa-apa. Dah kalom. Apa makna dah kalom? Dah makan ke belum? Power jawab sebutir je long. Mau tanya balik kenapa? Dia nak panjang je dia dah 15 harakat. Power jawab benda kek rot rik kata dia. Benda kek rot rik sakit perut cirit rupa. La ilaha illallah. Ni dia ulang Allah suka hati kat dalam baca la ilaha illallah. Ni suka hati kita membaca. Itu baru SMS pelat. Ni bahasa ringkas daripada sebab apa? Sebab ini kalam kekasih kita, putusan warkah kekasih kita. Nah, bila Allah jadi kekasih kita, nescaya membaca Al-Quran jadi seronok sebab kita membaca kalam kekasih kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kita baca dengan sepenuh penghayatan makna. Aja kalau makwa kita hantar surat tulis orang putih, mengelupa kita cari kamus mana. Tak pernah hayat beli kamus Cambridge Oxford pakat beli. Ya, dekat kedai ambil beras. Sebab apa? Berusaha bersungguh nak baca benda pula tulis makwa ni. Ya. Entah tulis benda, kita kalau nak tahu benda makna ni, kita tak mahu membaca tanpa mengetahui mendalami isi kandungan makna. Dah kita kalau bercinta dengan Allah, nescaya seronok benda lah sebut dia Allah kekasihku. Seronok kita. Ini maknanya kesan impak kalau kita menjadikan Allah sebagai kekasih nombor satu. Nabi jadi kekasih nombor satu, seronok kita nak ikut sunnah Nabi. Tak ada masa nak ikut benda orang berabai ni. Kita rasa seronok mengikut jejak, langkah, sunnah kekasih kita Rasulullah. Macam mana cara Nabi semayang, kita suka nak solat umpama kekasih kita solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Apatah lagi ada saranan, gesaan daripada Rasulullah kekasih kita supaya solat cara macam dia. Hari ni kita semayang ikut Nabi ke semayang ikut Dan? Semayang ikut Dan je. Allahu Akbar. Angkat tangan macam pondan je tak? Ada entah benda-benda. Allahu Akbar. Bismillah. Gitu-gitu je macam konyo kita tak. La ilaha illallah. Ada ke Nabi semayang begitu gayanya? Macam mana sifat ya Rasulullah mengangkat takbiratul ihram, separah zon mana, berapa riwayat zon bahunya, zon telinganya, tangan letak kat mana ketika qiyamnya, ya atas pada pusat sehingga ke dada. Ini kedok sini letak. Ya, simbolik ini golongan ya tasawuf. Ambil mana? Semua main pala otak belakang. Nak tutup ini hati kita dia. Kusuk yang paling bengkok kata dia. Terkorok ni dah. Nabi letak mana? Ya, benda hak Nabi ajar tapi buat sibuk nak buat benda hak Nabi tak ajar. Dah. Macam mana sifat bacaan Al-Fatihah Rasulullah? Tuan-tuan tahu. Bukalah kitab. Hari ni senangnya. Kita boleh jadi alim pakai satu kitab. Tahu tak kitab benda? Kitabul Google. Ya? Pastikan ada lain lah, wifi ke broadband ke mana dah. Ya. Orang hari ni pakai aling buka kitabul Google seputih je. Pakai reti belakang. Masya Allah. Tak tahu ke hadis palsu ke hadis dhaif ke, ya, asal apa ustaz selebriti letak daripada dalam status, mohon share ustaz, mohon share, padahal hadis palsu. Ya, hadis dhaif. Kerana saya pernah tegur ada ustaz-ustaz beberapa ustaz selebriti dok cerita benda berdasarkan pada hadis palsu. Biar awak masuk Islam, potong kuku ikut susunan jari gini. Itu apa namanya? Iftira' ala rasulil kadhib. Mengadakan pendustaan atas nama Rasulullah. Apa hukum dia, tuan-tuan? Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Orang yang berdusta atas nama Nabi, khabar ini sunnah Nabi datang pada Nabi sedangkan bukan daripada Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bersedialah tempat duduk di dalam api neraka Allah. Jangan kira main sembak buka rima aja dah. Asal nak buat rakaman je, buka kitabul Google. Banyak bahan sedap sangatlah gorengnya. Ni hangit je dak. Jadi dirahmati Allah sekalian. Kita kena tengok bagaimana sifat Rasulullah SAW solat menyembah Allah, tiru kekasih kita. Tengok tafsirul Quranil Azim li Abil Fida Ismail Ibni Kathir. Ini terkenal dengan nama tafsir Ibni Kathir. Ini tafsir ma'thur, tafsir mu'tabar. Lihat dalam menafsirkan suratul Fatihah. Biasa muallif atau musannif. Apa beza taklif dengan tasnif? Apa beza musannif dengan muallif? Muallif ni bertaklif mana kita mengarang satu ilmu yang baru ibtidaan. Adapun tasnif ni lah kita mengumpul ilmu-ilmu dah orang dah peterokai, orang dah bahas, dah syarah, kita kumpul aja. Susun ikut bab, tajuk, macam orang buat tesis assignment. Macam orang buat benda lagi, buat tesis, BA, master, PhD, tak ada ilmu barunya sebab dakwah lah. Tasnif aja, nyusun ilmu-ilmu orang aja. Ambil sikit, kena pula mesti ada sorotan literasi. Ini semua sistem barat nak membodoh umat Islam. Kita akan ketinggalan 20-30 tahun ke belakang kalau ikut sistem barat. Baik kita baca betul kitab tu, habis betul satu peti tu, berapa lemari tu lagi alim tuan-tuan. Tapi tak tahulah kalau tuntutan kerjaya ni dah nak sah jawatan, nak ada ini tu diraikanlah. Tapi kalau untuk ilmu, padan dengan apa master BA, master PhD, hak yang sistem kita ni jenis apa bahas maidani dipanggil, tesis lapangan, itu tak payahlah.